Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tammim tafsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas tentang amalan yang baik diamalkan sepanjang kita berada di dalam al-uzlah, maknanya mengasingkan diri daripada manusia. Jadi Alhamdulillah kita dah bincangkan tentang salah satu amalan yang teragung, iaitu membaca Al-Quran. Jadi hari ini insyaAllah kita akan bincangkan satu lagi amalan yang kita warisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu al-istighfar. Jadi al-istighfar ini diriwayatkan dengan pelbagai lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita akan bincangkan salah satu lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan beberapa ulama hadis yang lain, yang diistilahkan sebagai Sayyidul Istighfar. Daripada Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar an taqul. Maksudnya Nabi SAW terus memberikan namanya, penghulu kepada segala istighfar. Maksudnya dalam riwayat yang lain, dia juga dinamakan sebagai afdalul istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, dia menamakan juga lafaz yang akan kita baca ni sebagai afdalu al-istighfar. An taqula, ialah kamu berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Dari itu lafaz yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah tentang fadilat membacanya. Qala wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsi fahuwa min ahlil jannah. Jadi Nabi bersabda, siapa yang membaca istighfar tersebut pada waktu siang, maknanya dia membaca pada waktu subuh. Di awal pagi lah sebaiknya kita membaca ni, sama ada sekali ataupun 3 kali. Muqinan biha, dengan keyakinan terhadap segala apa yang dia ucapkan di dalam istighfar tersebut. Dan ini salah satu syarat lah yang Nabi SAW nyatakan bahawa apabila kita membaca Sayyidul Istighfar, disyaratkan kita tadi membaca dengan kefahaman. Maka dengan kefahaman tersebut barulah boleh datang keyakinan terhadap apa yang kita lafazkan. Kemudian Nabi kata famata min yaumihi. Kemudian orang tersebut ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mati pada hari tersebut qabla an yumsi, sebelum masuknya malam. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia akan digolongkan dari kalangan ahli syurga. Dan ulama mensyarahkan yang dimaksudkan dengan ahli syurga ialah dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka. Kerana kita maklum, semua orang yang beriman yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah, kesemua orang tersebut akan dimasukkan ke dalam syurga. Cuma yang dimaksudkan di sini ialah orang tersebut akan diselamatkan
daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, siksaan nerakanya, dan dimasukkan ke dalam syurga bersama-sama dengan orang yang dahulu masuk di dalam syurga. Tu sekali dia baca pada waktu siang. Wa man qalaha minal laili. Dan sesiapa yang membacanya pada waktu malam. Macam apabila masuk saja maghrib, dia dah mula membacanya sama ada 3 kali ataupun sekali. Wa huwa muqinun biha. Dengan keadaan dia tadi yakin terhadap segala makna dan lafaz yang dia ungkapkan. Famata qabla an yusbih. Lalu dia meninggal dunia sebelum dia berpagi. Fahuwa min ahlil jannati. Maka dia digolongkan di dalam ahli syurga. Dari itu hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud Nabi mengajarkan kepada kita salah satu lafaz untuk kita memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala ialah lafaz yang diistilahkan sebagai Sayyidul Al-Istighfar. Dan insya-Allah dalam masa yang ringkas ini kita akan bincangkan beberapa lafaz kan, satu persatu lafaz tersebut. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman. Kerana Nabi syaratkan apabila kita membaca tadi, dia mestilah muqin. Baca dalam keadaan meyakini. Baca dalam keadaan memahami. Kan, baca dalam keadaan mengakui segala lafaz yang kita baca di dalam istighfar tersebut. Maka amat baiklah sekiranya kita membincangkan lafaz-lafaznya satu demi satu, insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Suyuti radhiyallahu anhu dia menyatakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan istighfar ni sebagai Sayyidul Al-Istighfar, maka Imam Suyuti mengatakan bahawa istighfar yang diistilahkan sebagai Sayyidul Istighfar sekiranya dibandingkan dengan segala istighfar yang lain, maka dia dikurniakan dengan ganjaran yang paling tinggi di sisi Allah. Jadi dimaksudkan dengan Sayyid tadi, penghulu ataupun istighfar yang paling afdal, ialah kerana dialah istighfar yang mempunyai kurniaan yang paling banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia diistilahkan sebagai Sayyidul Istighfar. Jadi sekiranya kita rujuk kepada lafaz yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafaz Sayyidul Istighfar ni dia bermula dengan lafaz Allahumma. Jadi di masa yang singkat ni insya-Allah kita bincang dulu lafaz Allahumma. Moga-moga kita dikurniakan dengan kefahaman tentang lafaz tersebut. Kerana lafaz Allahumma ni kita gunakan setiap hari. Kan, bukan sahaja di dalam doa Sayyidul Istighfar ni. Bahkan setiap hari kita akan baca Allahumma, Allahumma dengan pelbagai tujuan dan dengan pelbagai doa. Jadi lafaz Allahumma penggunaannya di dalam bahasa Arab, dia digunakan dalam 3 bentuk penggunaan. Penggunaan pertama diistilahkan sebagai sighatu nida'in wa du'a. Maksudnya lafaz Allahumma digunakan untuk menyeru Allah Subhanahu wa taala dan digunakan untuk berdoa. Itulah lafaz Allahumma yang kita makna yang sedang kita gunakan sekarang. Maksudnya kita sedang menggunakan lafaz Allahumma sebagai lafaz nida, maknanya kita menyeru Allah Subhanahu wa taala, wa du'ain, dan kita memohon. Jadi lafaz Allahumma tu asalnya ialah ya Allah. Maksudnya dia berasal daripada lafaz ya, maksudnya wahai Allahu, dihazaf daripadanya, maksudnya lafaz ya tadi dibuang daripada lafaz ya Allah, kemudian digantikan dengan huruf mim yang bersabdu. Jadi ulama kata disebabkan huruf ya Allah, maksudnya lafaz yang seruan tadi tu, dia mempunyai 2 huruf ya dan huruf alif, maka apabila dibuang 2 huruf daripada lafaz seruan ya Allah, maka digantikan dengan 2 huruf yang lain, iaitu lafaz mim bersabdu. So mim bersabdu kita maklum ialah 2 huruf. Jadi setengah ulama menyatakan mengapakah lafaz ya kan, yang berada sebelum daripada lafaz Allah tadi dibuang dan diganti dengan mim yang berada di belakang. Maka setengah ulama berkata kecintaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut agar tidak didahulukan lafaz Allah dengan apa-apa lafaz sekalipun. Maksudnya keterdesakan manusia untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia tersebut menjauhkan ataupun tidak akan meletakkan apa-apa lafaz sebelum lafaz Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya orang yang sedang terdesak, kan orang macam contohnya sedang kelemasan, orang yang contohnya dalam kebakaran, dalam keadaan bahaya, dia takkan kata ya terlebih dahulu. Dia akan sebut lafaz Allah terlebih dahulu kerana fitrahnya akan menjadikan dia tadi bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah lafaz ya yang sepatutnya berada di awal lafaz Allah, lafaz ya tadi dibuang dan digantikan dengan huruf lain selepas lafaz Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kepada kebergantungan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebergantungan tersebut menghalang daripada apa-apa lafaz didahulukan sebelum lafaz Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu pertama sekali penggunaan lafaz ya Allah. Jadi lafaz ya Allah tadi apabila kita gunakan sebagai doa, maksudnya sebahagian besar ulama dia akan kata ya Allah ialah asal kepada Allahumma. Kemudian ya tadi dibuang daripada ayat tersebut, kemudian digantikan dengan huruf mim bersabdu. Tapi ada satu pendapat yang lain daripada ramai ulama, kan, kebahagiaan sebagian besarnya daripada ulama Kufah. Mereka berkata, Allahumma dia bukan berasal, dia berasal daripada satu ayat yang sempurna. Jadi asal ayatnya ialah ya Allahu ummana bi khairin. Ini satu ayat yang sempurna. Maksudnya asal ayat Allahumma ialah ayat yang panjang. Bermaksud, ya Allah, wahai Allah, ummana bi khairin. Kurniakanlah kepada kami dengan kebaikan. Maksudnya, hadapkanlah dirimu kepada kami. Kan berilah kepada kami kebaikan. Jadi itu asal Allahumma sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Farra. Tapi disebabkan lafaz ya Allah ummana bi khair, ayat tersebut panjang dan ayat tadi diulang, maka Arab kebiasaan mereka apabila sesuatu lafaz yang dah maklum di sisi mereka dan diulang dengan terlampau banyak, maka mereka tadi akan merengkaskan lafaz ya Allah ummana bi khair, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, pandanglah kepada kami dengan kurniaan kebaikan. Maka daripada lafaz ya, yang dipadam lafaz ya yang berada di awal, kemudian ditinggalkan lafaz ummana, dia ambil lafaz mim bersabdu saja. Kan daripada lafaz mim bersabdu tu diisyaratkan kepada lafaz ummana bi khairin. Maka yang lain tadi na bi khairin, kesemuanya dibuang daripada lafaz tersebut dan dicantumkan Allah dengan mim bersabdu. Maka jadilah Allahumma. Jadi Allahumma tu di sisi ulama Kufah bermaksud wahai Allah Subhanahu Wa Taala, hadapkanlah dirimu kepada kami, pandanglah kepada kami dan berilah kepada kami kebaikan. Kemudian baru kita perincikan apakah kebaikan yang kita nak tadi itu. Macam kita kata Allahumma barik lana fima razaqtana. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, pandanglah kepada kami, hadaplah kepada kami dan kurniakanlah kebaikan. Dan kebaikan tersebut ialah keberkatan kepada apa yang kamu rezekikan. Jadi itu pendapat kedua lah dalam makna Allahumma. Jadi setengah ulama dia menimbulkan persoalan. Kan, maksudnya persoalan. Maksudnya apabila lafaz Allahumma, maksudnya kita sebenarnya lafaz Allahumma tadi nak memanggil wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya mengapakah lafaz mim? Mim bersabdu yang digunakan, kan maksudnya pendapat pertama tadi yang mengatakan mim bersabdu tu ialah ganti daripada ya. Jadi setengah ulama yang mengkaji bahasa Arab, mereka berkata keunikan di dalam bahasa Arab ialah terdapat hubungan antara lafaz dan makna yang dikehendaki. Ini satu keunikan di dalam bahasa Arab. Maksudnya bahasa Arab ni dia antara bahasa yang menghubungkan antara lafaz dan makna. Jadi setengah ulama dia buat kajian, maksudnya dia kata huruf mim, apabila huruf mim tadi dari segi lafaz dia dilafazkan, huruf mim dari segi lafaz, dari segi makhrajnya dia terzahir apabila kita menggabungkan dua bibir. Maksudnya bibir kita ni, bibir atas dan bibir bawah, apabila kita gabungkan maka barulah keluar huruf mim tersebut. Jadi huruf mim dari segi cara penuturan dia merujuk kepada penggabungan dua bibir atas dan bawah, maka barulah akan terzahirnya huruf mim tersebut. Jadi disebabkan huruf mim dari segi lafaz merujuk kepada penggabungan bibir atas dan bawah, maka penggunaan huruf mim di dalam bahasa Arab banyak merujuk kepada penggabungan sesuatu perkara. Jadi sebagai contoh dia kata, apabila kita buka dalam kamus, dia akan ada satu kata kerja seperti amma.
Jadi amma ni dia maknanya ialah seseorang menghimpunkan niat di dalam dirinya. Ataupun satu kalimat lain di dalam bahasa Arab seperti ramma, ra campur dengan mim. Ramma, jadi bermaksud seseorang yang menghimpunkan barang-barang yang berselera. Dan begitu juga seperti kalimat dalam bahasa Arab kata kerja dhamma, bermaksud seseorang yang menghimpunkan sesuatu. Dan dalam keadaan terdapat juga kata kerja seperti hamma, yang bermaksud seseorang yang menghimpunkan kerisauan di dalam dirinya, menghimpunkan sesuatu iradat di dalam dirinya, maka itu dia panggil hamma. Jadi ulama kata daripada beberapa kata kerja ni yang mempunyai lafaz mim, difahami huruf mim dia merujuk kepada penggabungan. Jadi lafaz mim itulah yang disambungkan dengan lafaz Allah. Maksudnya dipilih lafaz mim bersabdu disambungkan dengan lafaz Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah yang nak digabungkan? Apakah penggabungan yang dimaksudkan daripada lafaz mim? Maka ulama berkata, apabila kita menyebut Allahumma, maka seolah-olah kita berkata ad'uka bi jami'i asma'ika wa sifatika. Maksudnya seolah-olah kita berkata Allahumma, mim sabdu tu dia akan menggabungkan ke semua nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan ke semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bila kita kata Allahumma, seolah-olah kita kata wahai Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Sebab mim tadi dia merujuk kepada menggabungkan semua nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita tadi menyebut Allahumma, dia juga merujuk, mim tadi itu merujuk kepada semua sifat-sifat Allah seperti kudrat, iradat, ilmun, hayan, sama' dan basar. Jadi, lafaz mim yang digabungkan kepada lafaz Allah Subhanahu Wa Taala dari segi hubungannya dengan lafaz, dia merujuk kepada al-jam'u, penggabungan. Jadi apabila kita baca Allahumma, pada lafaz mim tadi kita niatlah segala nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita kata Allahumma rzuqni rizqan wasi'an, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, rezekikan kepadaku rezeki yang luas. Jadi mim tadi tu kita hadirkanlah nama Ar-Razzaq. Jadi seolah-olah kita kata ya Allah ya Razzaq, wahai Allah wahai pemberi rezeki, urzuqni rizqan wasi'an, rezekikanlah kepadaku rezeki yang luas. Jadi lafaz mim tadi dia merujuk ataupun merujuk kepada semua nama-nama Allah, cuma kita hadirkanlah nama Allah yang sesuai dengan situasi yang kita berada sekarang. Macam kita kata Allahumma shfina, Allahumma wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada lafaz mim bersabdu tadi kita hadirkan nama Asy-Syafi, ya Allah ya Syafi, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah Subhanahu Wa Taala penyembuh, isfina, sembuhkanlah kami dengan memakan ubat ini ataupun dengan meminum air yang telah dibacakan dengan Al-Quran ataupun dengan apa saja keadaan. Dari itu penggunaan pertama, kan, penggunaan pertama daripada lafaz Allahumma, dia ialah lafaz yang digunakan untuk memanggil, menyeru dan berdoa. Jadi itu kita dah bincangkanlah sedikit tentang lafaz Allahumma yang digunakan di dalam doa dan permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari segi bahasa Arab, lafaz Allahumma juga dia digabungkan dengan lafaz illa. Sebagai contohnya, sayusafiru. Maksudnya kita kata Zaid dia akan musafir, Allahumma illa an yakuna qad ghayyara ra'yah. Boleh berkemungkinan, melainkan, maksudnya Allahumma illa tu, kita kata melainkan sekiranya dia telah mengubah pendapatnya. Jadi Allahumma illa dia juga digunakan. Jadi apabila kita kata Allahumma illa tadi kan, dia bukan bermaksud kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tadi syak, adakah Zaid tadi akan mengubah pemikirannya. Kita kata Zaid akan musafir, melainkan sekiranya dia mengubah pemikirannya. Tapi kita kata Zaid akan musafir, Allahumma, melainkan sekiranya dia tadi mengubah pemikirannya. Jadi lafaz Allahumma tadi merujuk kepada kita tadi syak. Maksudnya kita tak mengetahui perkara yang sebenar. Jadi kita kata hanya Allah sajalah yang mengetahui. Maka digunakan lafaz Allahumma untuk merujuk kepada pengecualian beserta syak pada diri orang yang bertutur. Itu penggunaan kedua lafaz Allahumma. Dan penggunaan yang ketiga, lafaz Allahumma ialah apabila dia digabungkan dengan lafaz na'am. Maksudnya, sebagai contohnya, orang bertanya, Ayusufu qa'im?
adakah sahabat kita tadi sedang berdiri yang bernama Yusuf tadi? Fataqul, maka kita jawab Allahumma na'am. Maksudnya wahai Allah, na'am. Jadi lafaz Allahumma apabila kita gabungkan dengan lafaz na'am, dia merujuk kepada tamkinul jawab. Maksudnya menguatkan jawapan, sesuatu jawapan yang ingin kita jawab tadi. Apabila kita kata Allahumma na'am, maka dia merujuk kepada sesungguhnya benar yang dia tadi sedang berdiri. Dari itu beberapa perkara yang berkaitan dengan lafaz Allahumma di dalam bahasa Arab. Jadi moga-moga apabila kita menggunakan lafaz tersebut hari ini, kan lafaz Allahumma, apabila kita gunakan sama ada dalam Sayyidul Istighfar ataupun dalam doa harian yang kita baca, maka moga-moga kita dapat menghadirkan makna tadi. Dan sebagai penutupnya, dari hari ini kita bincang lafaz Allahumma itu dululah. Kan maksudnya sebagai penutupnya dari segi isyarat. Tadi kita bincangkan dari segi bahasa. Lafaz Allahumma juga daripada segi isyarat kepada makna yang lain. Lafaz Allah apabila dimasukkan mim di akhirnya, mim tadi akan menyebabkan lafaz ha yang berbaris depan tadi dilafazkan. Sebab kalau kita wakaf di dalam bahasa Arab, dia akan hanya bunyi Allah. Wakafnya maksudnya ha tadi kita tidak mendomahkannya. Tapi apabila ada mim, apabila kita mendomahkan ha dan digabungkan dengan mim bersabdu, kita akan baca Allahu. Allahumma. Jadi sememangnya lafaz hu, dia merujuk kepada salah satu domain di dalam bahasa Arab. Lafaz hu, sekian kita tadi mengambil lafaz hu itu saja, dia merujuk kepada salah satu kata ganti diri di dalam bahasa Arab yang kita baca di awal surah Ikhlas. Maksudnya di awal surah Ikhlas, kita akan baca Qul huwa Allah ahad. Dan apabila kita baca Allahu, kan Allahu, hu yang kita lafazkan di akhir lafaz Allah, salah satu faedah kita mendomahkan ha ialah dia akan menghadirkan kepada kita lafaz yang merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa taala al-ghaib, yang diistilahkan sebagai lafaz hu, merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dicapai oleh mana-mana makhluk. Kemudian daripada segi isyarat juga, lafaz mim yang bersabdu tadi dia merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita maklum kan di dalam agama Islam kita disunatkan apabila kita nak berdoa, kita disunatkan bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita kalau kita pergi sembahyang Jumaat kan khatib semasa dia nak berdoa di akhir tadi dia akan kata Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna, sehingga akhirlah maksudnya kami bertawassul binabiyyika dengan nabimu wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu perkara yang sunat apabila kita tadi nak berdoa ialah kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz Muhammad, nama nabi tadi dia ada 3 mim di situ ya. Mim di hadapan dan mim bersabdu di tengah-tengah Muhammad. Dan apabila kita menyebut Allahum, di samping kita meniatkan mim tadi tu ialah makna seruan kepada Allah. Dan kita dah bincang tadi lafaz mim tu juga merujuk kepada himpunan semua nama-nama Allah dan sifatnya. Daripada segi isyarat kita hendaklah menghadirkan lafaz mim merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi wasilah. Maksudnya yang menjadi perantaraan untuk kita bertawassul dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga apabila kita baca Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, maksudnya ada di situ kita menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada lafaz mim yang bersabdu tadi. Jadi itulah kesempurnaan 2 kalimat syahadat. Kan apabila kita membaca 2 kalimat syahadat, kita tak boleh asingkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita asingkan tadi, seseorang tadi tidak sah keislamannya. Jadi sama juga apabila kita nak berdoa, kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna bertawassul tadi kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perantaraan. Maksud dengan kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad tersebut, dengan keagungan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala, moga-moga doa yang kita mohon diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menyebut nama kekasih Allah ataupun kita menghadirkan dalam diri kita makna kekasih Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan kita menghadirkan nama kekasihnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doa kita tadi. Jadi itu salah satu faedah lah mengapa ada lafaz mim pada lafaz Allahumma tersebut. Jadi sebagai penutupnya, lafaz Allahumma ni kita bukan saja gunakannya di dunia kan, bahkan dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Maksudnya salah satu ucapan orang Islam, orang yang masuk ke dalam syurga ialah subhanakallahumma.
Kan maha sucimu wahai Allah, penyucian terhadapmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi lafaz ni ialah Allahumma. Jadi lafaz Allahumma ni sekiranya kita memperbanyakkannya menyebut di dunia, moga-moga kita akan mampu menyebutnya di dalam syurga bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu beberapa perkara yang berkaitan dengan lafaz Allahumma. Jadi insya-Allah kita sambunglah lafaz-lafaz seterusnya daripada Sayyidul Istighfar pada masa-masa yang akan datang. Wallahu taala alam. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء والفحشاء وتسلط الأعداء والشهناء والبغضاء ما لا يصرفه أحد غيرك. اللهم ادفع عنا وعن الأمة المحمدية من البلاء والوباء والفحشاء وتسلط الأعداء والشهناء والبغضاء ما لا يدفعه أحد غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Jadi sama-sama semula terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendengar. Moga Allah Taala pelihara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.